Ustaz? Tak nak? Tak, duduk. Baik. InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila Hazrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashab ridham syabillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dihormati silakan Fadil atau imam kita. Tak lupa juga silakan Al-Fadil Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat. Muslimat ada ya? Ada muslimat? Tak ada? Ada tak datang? Macam mana tu? Ada tak datang? Muslimin lah, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat pada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ni untuk kita sambung kuliah fiqh kitab Fiqh Minhaji juzuk yang keempat. Masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan apa tu? Nafkah kan? Berkenaan dengan nafkah, insya-Allah. Sebab nafkah tak usah lagi. Jadi malam ni kita berada di muka surat 378, sambungan daripada hikmah wajib nafkah suami kepada isteri. Jadi itulah hikmah wajib nafkah suami pada isteri. Kita lihat B. Perempuan terpaksa melibatkan diri untuk bekerja dan juga mencari rezeki. Akibatnya mereka terpaksa bersaing dengan golongan lelaki, ar-rijal, dalam pelbagai bidang pekerjaan. Jika ini berlaku, tuan-tuan, kaum wanita pasti terdedah. Golongan wanita akan pasti terdedah kepada perkara-perkara hikmah wajib, kepada perkara-perkara negatif dan juga penyelewengan. Tak? Keadaan ini adalah bukti paling jelas terhadap pada kenyataan ini. So apa dia punya implikasi dia atau kesan dia? Kesannya rumah tangga yang memerlukan seseorang untuk mengurus dan menjaga hal ehwal serta mendidik anak-anak tidak dapat dipenuhi. Itu dia punya kesan lah. Maklumlah zaman sekarang lah. Zaman sekarang masing-masing bekerja. Suami isteri bekerja. Kalau tak bekerja kan tak cukup kan? Tak cukup lah dia punya pendapatan tu. Tak boleh nak survive lah kehidupan. Tapi kalau suami gaji besar okey lah, gaji 30,000 sebulan,
bagus tu. Suami isteri tak kerja pun tak apa. Ni gaji pun suami pun ciput kan. Jadi kalau isteri tak bekerja jadi tak cukup lah. Dengan kos sara hidup, nak apa, nak makan, minum dan sebagainya. Apalagi nak orang kata nak bercuti di Cameron Highland. Susah nak dapat lah. Orang gaji banyak, okey lah. Setiap bulan Cameron Highland. Lepas tu Kundasang. Tak? Ada masa pula mungkin keluar negara. Sebab apa? Gaji besar, pencen besar, pendapatan banyak. Jadi si tak bekerja pun tak apa. Ni masalahnya yang kais pagi makan pagi lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi pendapatan tak cukup. Jadi akibatnya isteri terpaksa bekerja. Isteri terpaksa bekerja untuk menampung kehidupan. Jadi kesan daripada isteri bekerja ni antaranya ialah contohnya rumah tangga yang memerlukan seorang untuk mengurus dan menjaga hal ehwal serta mendidik anak-anak tidak dapat dipenuhi. Malah kadang-kadang rumah tangga menjadi tidak terurus, kata musannaf. Rumah tangga yang sepatutnya menjadi sumber kebahagiaan, pencetus kedamaian dan tempat berehat dan berkumpul, kini bertukar menjadi punca masalah dan juga kacau bilau. Tapi bukan semualah. Bukan semua kan. Ya okey, tak ada masalah. Walaupun suami isteri bekerja. Suami bekerja, isteri bekerja, anak bekerja dan sebagainya. Keluar pagi, sebelum kadang lepas subuh dah keluar. Bukan sebelum subuh macam cerita Pelamdi tu. Sebelum subuh, kan? Saya akan pergi ke kandang rimaunya, kan? Ini bukan sebelum subuh, lepas subuh. Ada juga kadang-kadang sebelum subuh pun ada juga. Sebabkan tempat bekerja tu jauh, dah nasib orang kata dah dapat tempat kerja yang jauh ataupun tempat mengajar. Kalau cikgu kadang ada yang mengajar jauh, jadi keluar kadang awal, isteri pun keluar awal, balik pun kadang lewat malam dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang anak yang kat rumah tu dan tuarah tu, anak pula dijaga oleh bibi. Dijaga oleh bibi kan. Jadi anak-anak berbanja dengan bibi. Jadi kurang kasih sayang daripada mak ayah, tuan. Sebab apa bekerja? Kalau tak bekerja pula macam mana pula? Itu sebabnya ada sebahagian daripada pasangan ni kan disebabkan oleh suaminya mampu untuk survive kehidupan. Jadi dia cakap dengan isteri dia, awak tak payah kerjalah. Walaupun sebelumnya mungkin isteri dia bekerja, tapi sebabkan oleh mampu, maka dia kata pada isteri, tak payah kerjalah, di rumah je jaga anak lebih baik. Ada juga macam tu. Ada pula suami tak kisah, dua-dua bekerja pun okey, tak masalah gitu. Baik, ini pandangan daripada musannaf atau pengarang ini. Dia kata, baik, kesannya rumah tangga yang memerlukan seseorang untuk mengurus dan menjaga hal ehwalnya serta mendidik anak-anak tidak dapat dipenuhi. Sebab bekerja, jadi yang jaga siapa? Pembantu rumah, bibi yang jaga. Kalau bibi jenis yang latar belakang agama, okeylah. Kalau tak belakang agama, jadi tak ada yang nak hantar ngaji, belajar ngaji pun tak ada. Itu yang kadang-kadang dah besar tuan-tuan, Iqra' baca Iqra' pun tak tahu, kan? Baik. Jadi pencetus kedamaian dan tempat berehat dan berkumpul kini bertukar menjadi punca masalah dan kacau bilau. Keadaan yang berlaku pada hari ini juga adalah bukti nyata terhadap apa yang diperkatakan. Itu sebabnya suami sepatutnya mencari nafkah. Itu sebab kata musannaf, hikmah wajib nafkah suami pada isteri. Semana suami itu yang sepatutnya cari nafkah, sedangkan isteri sepatutnya duduk di rumah. Tapi sebabkan zaman sekarang ni banyak orang berkejaya, malahan kadang-kadang gaji perempuan lagi besar pada gaji lelaki, jawatan perempuan lagi besar pada jawatan lelaki, kan? Macam mana?
Isteri pengarah, kan? Isteri CEO, suami pekerja biasa aja. Nampak? Itulah yang berlaku zaman sekarang. Baik. Jika rumah tangga dibina atas satu daripada dua rukun yang telah nyatakan, sudah pasti hak talak berada di tangan isteri, sama ada secara bersama ataupun bersendirian. Nampak? Jadi hak talak ni pada suami. Kalau bagi isteri macam mana tuan-tuan? Kalau hak talak bagi pada isteri, setiap hari tu tuan kena talak, kan? Pagi kena talak, petang kena talak, malam kena talak lagi, kan? Biasalah perempuan kan, dia apa sikit, emotional sikit kan, mongi sikit, macam tu. Apalagi kalau perempuan ni dia satu hari dia bercakap lagi banyak daripada lelaki. Tapi bukan semua perempuan lah. Banyak perempuan dia bercakap lagi banyak daripada lelaki. Lelaki kurang cakap, kerja lebih. Perempuan pula cakap banyak, kerja kurang. Baik. Jadi undang-undang ekonomi dan sosial menyatakan siapa yang mulakan belanja dialah yang berkuasa. Tapi tak semua jugalah cakap tadi perempuan. Kadang perempuan walaupun dia banyak cakap, banyak pula kerja dia buat. Dia masak nasi kan, dalam masa masak nasi tu dia buat kerja lain, menyapu. Nasi masak jugalah, lauk tu masak juga. Menyapu juga, basuh baju juga, mengemas juga. Maknanya 5 dalam 1 dia buat. Tuan-tuan boleh buat 5 dalam 1? Boleh? Kalau boleh baguslah. Sama macam isteri tuan-tuan. 5 dalam 1 dia buat bekerja. Cakap juga, kerja jalan. Baik. Jadi hak talak itu kepada siswa suami, bukan pada isteri. Kalau pada isteri memang parahlah saja. Jadi dalam perbincangan tajuk talak telah nyatakan bahawa terdapat hikmah yang amat besar apabila hak talak berada di tangan suami. Itu dalam bab talak lah. Kita dah bincang belakang lah, tak payah kita tengok lagi. Supaya suami isteri saling membahagiakan pasangan, rumah tangga terurus dan harmoni, dan perempuan sentiasa dipandang mulia yang menjadi idaman lelaki, dan tidak sebaliknya, maka nafkah rumah tangga adalah menjadi kewajipan suami. Menjadi kewajipan suami dan bukan isteri. Tapi ada juga suami-suami yang malas kerja. Malas kerja kan ada. Ataupun ada juga yang bekerja tapi duit tak mana. Waktu saya di unit nikah cerai dulu, macam-macam lah masalah rumah tangga orang ni. Mengadu masalah kadang suami tak bekerja kan. Jadi isteri lah terpaksa kerja jual goreng pisang dan sebagainya. Suami kerja juga. Kadang ada juga suami kerja tapi duit tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana dah start dia. Habis bayar sewa rumah ke bayar tu bayar ni siapa? Saya lah yang bayar tu. Jadi saya dah frustrat. Dah ponek dah sabar ni kita. Jadi hari ni saya nak minta lah Ustaz kita. Macam mana Ustaz pandang Ustaz? Minta nak berpisah dengan suami kita. Nampak? Dia minta pandang kita macam mana? Jadi itu perempuan ni juga nak pandang macam mana kan? Itulah realiti yang berlaku lah zaman sekarang ni. Walaupun tidak pada tuan. Sini semuanya lelaki, sini semuanya bagus-bagus kan, okey dan sebagainya. Tapi yang di luar tu tuan-tuan macam-macam. Macam-macam. Apalagi kalau bukan latar belakang agama. Lelaki yang tiada latar belakang agama, lelaki yang langsung kadang tak bercampur dengan masyarakat. Macam-macam. Bila kita tahu tu, bila contohnya ada kes mahkamah, ada masalah tentang rumah tangga, runding cara dan sebagainya. Macam tu lah, macam-macam lah keluar masa tu. Baik, kemudian 2.4.3 syarat suami wajib beri nafkah pada isteri. Suami wajib beri nafkah pada isteri jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, apa syaratnya? Jadi wajib beri nafkah ni pun ada syarat tuan-tuan. Kalau tidak kan tak wajib beri nafkah. Kan, yang pertama, isteri merelakan dirinya untuk bercumbu mesra, istimta' dan bersetubuh dengan suami dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Isteri merelakan dirinya untuk bercumbu mesra.
Selera untuk orang kata disentuh. Sebab ada yang sisi kadang tak nak dirinya disentuh. Usik pun tak boleh. Kan? Usik kan marah macam rimau. Macam singa marah kan. Tak apa masalah tu lah. Kadang ada juga masalah orang kata masalah apa tu? Gangguan sihir pun ada juga. Gangguan makhluk halus dan sebagainya. Jadi isteri itu bila nampak muka suami itu tak dia tengok macam hantu. Itu biasanya lah sebabkan oleh sihir. Ataupun suami contohnya nampak isteri itu, walaupun isteri itu lawa, nampak isteri tak lawa. Baik. Jadi yang pertama, isteri merelakan dirinya untuk bercumbu mesra, istimta', mukadimah kepada persetubuhan ataupun bersetubuh dengan suami dalam keadaan dibenarkan oleh syarak. Syarat dia. Jika isteri menolak permintaan suami walaupun sedikit, suami tak wajib memberi nafkah kepada isteri. So tak wajib lah. Jangan besok kalau terjadi seandainya ada masalah rumah tangga ataupun berlaku perceraian, contohnya berkat isteri ni tuntut, dia kata hutang daripada suami dia kata. Sebab apa? Suami tak bagi nafkah. Suami kata, bukan aku tak nak bagi nafkah, aku nak bagi nafkah, tapi dia usik pun tak boleh. Dia usik pun tak boleh, pegang pun tak boleh, sentuh pun tak boleh, bongih dia, marah dia. So macam mana nak bagi nafkah? Ni biasa kes-kes mahkamah lah. Benda tu akan berbangkit. Bila isteri ataupun bekas isteri ataupun bila bercerai, bekas isteri menuntut hutang nafkah pada isterinya. Sebab apa? Dia kata suami tak bagi nafkah. Baik. Kemudian jika suami ingin bercumbu mesra dan bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan yang diharamkan seperti ketika dalam keadaan haid, keinginannya memenuhi kehendak suami itu tidak menggugurkan kewajipan suami memberi nafkah. Contohlah kalau suami itu nak bercumbu rayu ke ataupun nak bersetubuh ke, istimta' ke dengan isteri, tapi isteri dalam keadaan haid. Isteri dalam keadaan haid. Sebab keadaan haid maka isteri menolak. Suami nak kan, suami nak tapi isteri tak nak. Sebab apa? Haid. Dia ada period kan, takkan nak kerana bersetubuh haram. Jadi tak boleh macam tu. Jadi keinginannya itu keinginan memenuhi kehendak suami itu tidak menggugurkan kewajipan suami memberi nafkah. Suami wajib juga bagi nafkah. Sebab apa? Suami minta pada masa yang tak sepatutnya. Kan? Isteri dalam keadaan haid, macam mana isteri nak bagi? Haram kan? Macam tu. Kalau setakat orang kata ma pauqa izar, sebut dalam hadis tu, ma pauqa izar, sesuatu yang di atas kain saja boleh lah. Sesuatu yang atas kain boleh, bawah kain tak boleh, kan? Masuk dalam kain tak boleh. Masuk dalam kain tak boleh. Sebab apa? Dalam keadaan haram, period kan? Jadi kalau seandainya isteri menolak, suami tetap kena wajib nafkah. Kerana apa? Kerana suami nak tidak sesuai pada tempatnya, ketikanya, masanya, sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, isteri pula mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suami. Isteri pula mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suami. Dia wajib tinggal di situ melainkan jika dia tidak sesuai untuk didiami daripada segi syarak. Jadi kalau suami dah menyediakan tempat tinggal, kenalah duduk tempat tinggal tu. Tapi tempat tinggal sesuai lah. Kalau rumah macam geban ayam macam mana? Kan? Malahan geban ayam pun lagi lawa tuan-tuan. Geban ayam pun macam kondominium dia punya rumah lawa zaman sekarang ni. Kalau geban ayam kampung tu lain lah. Buruk je. Cuba kalau geban ayam yang orang jenis ternak ayam tu. Lawa lah geban ayam tu kan. Cantik. Jadi rumah geban ayam pun lagi lawa. Dia kata isteri daripada rumah kita ni. Ni tolak sikit dinding pun dah robah. Dah runtuh dinding. Macam mana nak tinggal? Baik. Jika suami tinggal di negeri yang tidak mendatangkan mudarat menurut syarak kepada isteri,
atau suami tinggal di rumah yang memenuhi syarat-syarat menurut syarak, tetapi isteri enggan, isteri enggan tinggal di negeri atau rumah tersebut, maka suami tak wajib memberi nafkah kepadanya kerana isteri dianggap sebagai nusyuz. Isteri dianggap nusyuz sebab apa? Suami dah sediakan rumah. Tak kisahlah rumah dia beli sendiri ke, ataupun mungkin rumah sewa ke dan sebagainya, tak kisah. Ataupun mungkin rumah yang disediakan oleh suami itu dokek sangat dengan madu. Contohlah lelaki isteri dua kan, poligami. Jadi dia tak nak dokek dengan madu. Kalau dokek madu kan mungkin berasak, bergaduh dan sebagainya. Jadi suami dah bagi rumah tu dah, cantik rumah lawa, so duduk kat situ, tapi masalahnya dokek dengan madu dia, jadi dia tak nak. Jadi nusyuz lah tu, nusyuz lah, mana melawan cakap suami. Nampak? Bukan rumah itu sebarangan rumah, bagus, siap dalam semua, komplit, ada TV semua, perabot semua ada, peti sejuk semua ada, kemudian apa lagi, mesin basuh ada, nampak? Semua ada. Nak jogging tu pun ada. Apa nama alat itu? Alat gym tu kan, tu pun suami boleh tu kan. Semua siap, tak nak duduk dah. Sebab apa? Mungkin dekat dengan nadu dia tak nak. Jadi maka dikira sebagai nusyuz lah, gitu. Kenalah bagi nasihat dulu, pujuk dia macam mana kan. Baik. Jadi jika semua syarat tersebut dipenuhi, suami wajib memberikan semua nafkah yang diperlukan oleh isteri. Dengan ini dapat dipahami bahawa kewajipan suami beri nafkah bukan disebabkan akad nikah semata-mata. Nampak? Jadi suami wajib bagi nafkah itu bukan disebabkan akad nikah semata-mata, tetapi disebabkan oleh keperluan-keperluan lah kepada isteri tadi. Perlu tak? Macam rumah tinggal, tempat tinggal, memang perlu. Kereta perlu tak? Perlu. Kalau tak ada kereta kan macam mana pula? Apalagi kalau isteri pula ada lesen kereta, tentu dia nak kereta sebiji. Kalau isteri tak ada lesen, mungkin dia tak ada heran dengan motor kereta tu. Kita bagi kereta pun dia tak tahu je. Sebab apa? Dia tak ada lesen. Cuba ada lesen kan, kita tak bagi pun dia minta mana kereta kan. Kata janji nak beli kereta gitu. Walaupun mungkin awak kata kereta, awak kata Pro 2 je, Beza ke, Mavic ke, tak kisahlah, janji dia ada kereta kata. Gitu. Baik. Kemudian keadaan nafkah isteri berdasarkan kedudukan suami pula macam mana? Macam mana keadaan nafkah isteri berdasarkan kepada status suami, kedudukan dia macam mana? Nafkah kepada isteri mempunyai kadar tertentu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, jumlah dan jenisnya berbezalah berdasarkan kepada kemampuan suami. Kedudukan isteri daripada segi kekayaan, kemiskinan, keturunan dan lain-lainnya tidak mempengaruhi kadar tersebut. Nampak? Dia bukan tengok pada kedudukan isteri, tapi tengok pada kedudukan suami. Kadar nafkah tu tengok pada kedudukan suami, pendapatan suami, bukan tengok pendapatan isteri dia. Tu yang kata pepatah kata tu kan. Mana kalau isteri tu, kalau gaji tu gaji dia, gaji suami tu gaji dia juga. Kalau suami tak dapat dah kan, gaji suami gaji isteri dah jadi milik dia dah. Tu sebabnya ada kadang-kadang isteri memegang kad bank suami dia. Kan gaji dapat tapi isi tekan dulu. Dia pula keluarkan dulu tuan-tuan, sebab kad dia pegang, kad ATM semua dia pegang. Kalau ada 10 bank tu dia pegang kad dia. Jadi kalau gaji pasal mana pun tuan-tuan, dia dulu keluarkan duit. Baik. Jadi kedudukan isteri daripada segi kekayaan, kemiskinan, keturunan dan lain-lain tidak mempengaruhi kadar tersebut. Hal ini adalah kerana faktor yang diambil kira adalah kemampuan suami, bukan kemampuan isteri. Jangan nanti tuan-tuan gaji isteri besar. Dia kata kalau kau ni gaji besar, dia kata, jadi abang bagi duit sikit je lah, sebab gaji duit kau banyak. Tak juga.
Dia tengok pada kemampuan suami tu. Berapa suami sanggup bagi isteri dia? Si pertama berapa? Si kedua berapa? Si ketiga berapa? Kalau 4 isteri, si 4 berapa dapat? Tengok kemampuan suami lah. Kalau kemampuan suami ciput, dapatlah ciput sikit sedangkan isteri orang 4. Baik. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dia kata liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maksudnya tuan, hendaklah orang yang mampu beri nafkah menurut kemampuannya. Berapa yang tuan mampu untuk isteri tuan? Si pertama berapa, si kedua berapa kemampuan. Begitulah, ikutlah. Dan sesiapa yang disipitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Mana sekadar ini mampu. Kalau Allah Ta'ala sempit ke rezeki, contohlah ekonomi tak baik, tapi ekonomi baik kan, masuk banyak. Contohlah kontraktor lah kan, contohlah. Jadi time ekonomi baik, banyaklah dapat, lebat lah kan je tu. Tapi kalau ekonomi sempit, macam mana? Susah kan? Terpaksalah pinjam sana, pinjam sini kan. Sebab apa? Ekonomi tak baik. Macam tu. Kalau orang kerja kerajaan, okeylah dia maintain je. Ekonomi baik ke tak baik pun macam tu je gaji dia. Tuan-tuan. Baik. Jadi Allah Ta'ala tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan naklah ingat bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Tapi yakinlah janji Allah Ta'ala tu. Kan ada masa senang, ada masa susah. Jaranglah kata orang susah selalu. Ada juga, tapi tak banyaklah. Biasanya akan ada. Hidup ni macam roda. Ada masa yang kita senang, ada masa kita susah. Itu juga yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun bumi Mesir itu dalam keadaan kering kontang. 7 tahun dalam keadaan subur. Di mana ada raja bermimpi, kan, raja bermimpi 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi raja yang masa tu panggillah semua dia punya jurutilik lah, jurutulah macam-macam dan sebagainya, minta supaya mereka itu mentafsirkan mimpi raja. Tetapi seorang pun tidak mampu mentafsirkan mimpi raja tadi. Apakah makna mimpi raja tu? 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Akhirnya ada seorang lelaki itu menunjukkan bahawa di dalam penjara ada seorang lelaki yang pandai mentafsirkan mimpi, itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pun dipanggillah untuk mentafsirkan mimpi raja. Maka ditafsirkanlah. Maksud 7 ekor yang kurus itu makan 7 ekor lembu yang gemuk, maksudnya negeri Mesir akan mengalami kemarau. Mengalami kesuburan. Tanaman menjadi selama 7 tahun. Selepas 7 tahun akan mengalami pula musim kemarau yang panjang. Tanaman tidak menjadi. Kan, kambing-kambing habis semua mati. Air pun tak ada, semua tak ada. Itulah maksud daripada mimpi raja tadi. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan perkara yang diambil kira ialah kedudukan suami. Sama ada senang atau susah, dan bukannya bergantung kepada tahap kedudukan isteri. Dia bukan tengok isteri punya pendapatan tak, tapi dia tengok suami punya pendapatan. Baik ke tak baik kan? Senang ke tak senang? Duit ada ke tak ada duit? Macam tu. Kalau dapat isteri yang baik, yang bagus, yang boleh memahami akan suami dia, okeylah. Suami dia senang ke, suami dia susah ke, dia tetap setia dengan suami dia. Ada isteri-isteri, perempuan-perempuan kadang dia tak boleh tahan.
Apalagi kadang-kadang ahli keluarga pula masuk campur tuan-tuan. Ahli keluarga masuk campur. Tengoklah itulah dulu. Kan omak tak bagi kau nikah dengan dia, kau nak juga nikah dengan dia. Sekarang ni apa dah jadi? Susah kan? Tu macam cerita Pelambi tu. Apa tu cerita tu? Kasim Selamat kan? Kasim Selamat tu cerita. Tu cerita yang boleh diambil iktibar lah. Kan cerita Pelambi kan banyak cerita-cerita yang ada mesej-mesej tertentu nak sampai pada kita. Sebab benda tu tak mustahil lah boleh berlaku. Apalagi kalau zaman sekarang ni tuan-tuan. Baik, kemudian syarak telah mengategorikan kemampuan suami pada 3 tahap. Pertama, senang atau kaya. Kedua, sederhana. Ketiga, fakir. Macam mana kalau suami itu senang atau kaya? Macam mana dia punya nafkah untuk isterinya? Bagaimana kalau suami itu hidup sederhana? Bagaimana nafkah untuk isteri pula anak-anak? Bagaimana kalau suami itu fakir? Berapa keperluan dia yang dia kena sediakan? Bagi menentukan tahap suami, pandangan uruf adalah penentunya. Dia tengok pada uruf lah. Tengok pada wakil, realiti semasa dia. Uruf semasa dia. Kalau orang macam ni, okey, ni orang kaya. Kalau macam ni, orang ni hidup dia sederhana. Kalau yang macam ni, kais pagi makan pagi ni fakir. Fakir miskin kan? Kereta pun kadang tak ada, motor pun tak ada. Kan pakaian pun kadang tak berganti. Pakaian pun kadang pakaian lusuh je. Rumah pun kadang-kadang tak terurus. Kan? Itu dikatakan orang fakir lah, orang susah. Ada kadang-kadang golongan gelandangan tu pun sama juga. Gelandangan kan? Tu fakir juga. Tak ada rumah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ke mana? Itulah bawah jambatan tu. Bawah jambatan, bawah bangunan. Tu orang fakir lah tu. Masalah kadang-kadang fakir tapi anak ramai. Ada juga tu. Tuan. Jadi anak tu kan. Yang kita ni tak jadi-jadi. Tapi yang fakir ni tu kan, setiap tahun seorang. Tu yang berderet dia anak tu kan. Macam tu. Bila pegawai MAIS datang, ramai anak ni. Tuan. Kalah kita anak tuan. Tapi itulah hidupnya. Melarat macam tu kan. Tentu arah kehidupan dia. Allah Ta'ala bagi rezeki daripada sudut anak lah macam tu. Tapi rezeki harta dia tak ada. Anak tu pun sebenarnya rezeki Allah Ta'ala juga. Anak tu pun harta juga. Masalahnya kadang anak dia ramai, masalah dia tak kahwin. Ada kat tu. Berlaku kan? Berlaku. Ada kat Semban tu, anak 3-4 orang berderet. Tapi tak nikah. Pasal lah kita uruskan sudah nikah dapat. Tuan. Baik. Suami yang kaya dikenakan beri nafkah seperti berikut. Pertama, 2 cupak atau 2 raup makanan asasi penduduk tempatan. Setiap hari termasuk keperluan untuk menjadikannya makanan. 2 cupak. 2 cupak beras lah. Kalau 2 cupak ni banyak mana? Semangkuk berapa? Setengah gantang kan. Dia 1 tin tu kan. 1 tin tu segantang kan. 1 tin yang biasa kalau kita sukat padi beras dulu kan. Sekarang ada dia tak sukat tu. Sukat tu gantang-gantang dah tak ada kan. Susah lah. Dulu kan kita kecil-kecil kan gantang. Kan kita dulu pun bersawah. Saya dulu pun bersawah juga kecil-kecil dulu. Mak ayah saya bersawah, kita pun pergi bersawah. Macam tu. Lepas tu apa tu yang kalau padi tu kalau kita nak buang dia punya tu kan dia siap pusing apa tu, apa nama tu? Kipas angin kipas angin. Sekarang tak nampak kan kipas angin tu dah. Dulu bersepah kipas angin tu kan, kecil tu. Sebab nak pisahkan dia punya tu padi tu dengan tangkai kan. Kan kita pusing, sonok kan macam tu. Sekarang tak ada lah benda tu. Dulu ada. Sepak tu. Dalam sawah pun ikan banyak. Kawan lah. Ikan puyuh lah. Macam-macam ikan. Sekarang ni macam ikan tu banyak. Tak ada ikan tu. Sawah pun kena kontang. Semua dah buat kebun sayur tuan-tuan. Macam tu.
Baik. Jadi dua cupak atau dua raup makanan asasi penduduk tempatan setiap hari termasuk keperluan untuk menjadikannya makanan. Suami juga boleh memberikan makanan yang sedia dimakan. Selain daripada makanan asasi, contohnya padi, contohnya beras tu, makanan asasi kita, makanan mengenyangkan. Kita juga boleh beri makanan yang lain lah. Untuk isteri tadi, untuk anak-anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya tempat tu. Apa lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang di kaya tempat tu. Jadi orang kaya biasanya dia punya apa tu, lauk dia mahal sikit. Kalau miskin kan lauknya pilih ikan yang murah itu. Ikan termenung kan itu. Ikan solat, ikan mampung, benda ikan tu lah. Tapi kalau orang kaya ikannya tak main ikan yang murah dah. Tentulah ikan siakap kayangan ke maksudnya kan. Ikan merah ke. Apa ikan yang mahal tu tuan? Kan banyak ikan mahal tu kan. Sekilo kadang-kadang RM40, kadang-kadang RM50 sekilo. Bagi orang yang pendapatan kecil tak mampu nak beli ikan mahal dia beli ikan yang RM10 ke bawah sekilo tu je. Tuan-tuan. Jadi ikutlah kepada kemampuan suami tadi. Macam mana? Dia bukan tengok pada perempuan isteri. Walaupun isteri tu gaji besar, tapi tengok kepada kemampuan suami itu. Baik. B, lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya tempat itu. Ulama fiqh membincangkan perkara ini secara panjang lebar, tetapi keadaan sebenar adalah merujuk kepada pandangan umum penduduk tempatan. Yang keadaan sebenarnya tengok pada huruf. Keadaan sebenar di tempat itu macam mana. Kalau orang ni pendapatan macam ni, ini dikatakan orang kaya. Kalau orang pendapatan macam ni kena orang hidup sederhana. Kalau orang pendapatan macam ni kira miskin, pakai miskin dan sebagainya. Tengok pada kata dia punya huruf lah tempat tu. Kemudian dari segi pakaian pula macam mana untuk orang kaya. Pakaian yang sesuai untuk isteri orang kaya raya di tempat itu mengikut pandangan umum juga. Dia termasuk juga perabot rumah, tempat tidur, perkakas rumah dan seumpamanya. Banyak sedikitnya bergantung kepada keperluan isteri tadilah, keperluan dia. Kalau suami gaji besar tentulah perabotnya pun mahal. Kan, sofa dia tentulah mahal. TV-nya pun mestilah besar gajah TV dia kan. TV besar. Kemudian topik tidur mestilah tilam yang bagus. Lah mahal. Perkakas dapur pun macam tu juga. Kan? Kabinet dapur pun tentulah canggih, hebat, mahal harga dia. Apa lagi lah semualah peralatan-peralatan rumah tu tentulah mahal. Sebab apa? Suami dia kaya, mampu. Anak pula seorang je. Kadang macam tu kan. Duit banyak, gaji besar, anak seorang. Memanglah. Tapi ada orang gaji besar tapi anak ramai. Macam tu juga, macam hidup sederhana juga. Sebab apa? Duit habis untuk anak-anak belajar. Bayangkanlah tentang kalau anak banyak kan. Seorang demi seorang, setiap hari tu seorang minta duit. Bah dia kata ni nak pergi asrama, bah ni nak beli ke universiti, nak beli ni, bah ni nak belanja duit nak masuk asrama, cikgu suruh beli tu, cikgu suruh beli ni, macam-macam lah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua minta duit. Macam tu. Memanglah biasanya kalau anak-anak belum bekerja ni biasa macam tu lah. Duit kadang-kadang tak sampai nak simpan, duit dah habis dah. Macam saya kan, duit gaji tu habis macam tu je. Sebab anak-anak semua tengah naik. Ada dua orang yang baru bekerja, yang lain tu masih belum bekerja. Universiti lah sebagainya. Jadi kadang-kadang tak sempat nak menyimpan, tak dan nak menyimpan. Kalau nak simpan, cara dia potong gaji awal-awal sesiap. Kalau nak simpan, potong gaji awal sesiap. Jadi kasih gaji tu dah potong dah. Tu okey. Kalau tidak dah dapat tangan kan memang sekejap je lah. Baik, seterusnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu, kepada isteri menurut cara yang sepatutnya, mengikut kepada realiti dan keadaan dia. Okey, tadi itu suami yang kaya. Bagaimana dengan suami yang sederhana?
Suami yang sederhana kemampuannya wajib bernafkah seperti berikut. Pertama, 1 cupak setengah makanan. 1 cupak setengah makanan asasi penduduk tempatan setiap hari, termasuk keperluannya untuk menjadikannya makanan atau memberikan makanan yang sedia dimakan. Itu kalau isteri yang normal lah. Tapi kalau isteri yang kuat makan, macam mana Ustaz? Kan? Ada isteri kuat makan, badan pun semangat, suami badan kotik gitu, isteri badan macam Ali Gusti tu kan, makan pun boleh tahan juga. Nampak? Itu yang suami kena takut tu. Takut dengan isteri sebab apa? Suami badan besar, isteri badan suami badan kecil. Jadi kalau rezeki sederhana, suami kemampuannya sederhana, maknanya 1 cupak setengah makanan asasi penduduk tempatan setiap hari, termasuk keperluannya untuk menjadikannya makanan atau memberikan makanan yang sedia dimakan. Kemudian B, lauk pauk yang menjadi kebiasaan golongan pertengahan penduduk tempatan. Macam mana lauk pauk dia? Itulah harga sederhana lah. Taklah macam harga orang kaya, harga dia mahal. Ikan dia jenis mahal punya, daging pun mahal. Yang dia makan mungkin daging rusa. Orang sederhana takkan nak makan daging rusa, mahal. Sekilo daging rusa berapa? Berapa sekilo? 80? 70? 70, 80. Itu orang kaya boleh lah. Kalau kita sederhana ni boleh daging biasa lah tuan-tuan. Hanya tu. Itu pun kadang daging kotak. Daging kotak je murah sikit. Kalau daging yang tepi jalan tu, kalau mantai tu mahal. Anak pula ramai, tak cukup orang kata daging sekilo dah kalau beli. Paling tidak pun 3-4 kilo dagingnya. Tulang lagi tuan-tuan, hati lagi. Paling tidak pun 300-400 habis jugalah sekali kalau teh mantai tu. Baik. Kemudian pakaian yang sesuai. Bila? Cukup. Sikit lagi kemudian pakaian yang sesuai dengan isteri golongan sederhana di kawasan itu mengikut pandangan umum. Ia termasuklah perabot, tempat tidur, perkakas dapur dan seumpamanya. Banyak sedikit bergantung kepada keperluan isteri. Mana dia suami sederhana, mana ikut sederhana lah. Kemudian sekali lagi, suami yang fakir macam mana? Suami yang fakir wajib beri nafkah juga. Seperti berikut. Pertama, secupak makanan asasi menurut kebiasaan penduduk tempatan setiap hari. Secupak aja. Secupak apa? Semangkuk kan? Secupak dia kalau tempurung kan? Biasa satu tempurung kan? Okey, secupak makanan asasi menurut kebiasaan. Itu kalau suami dia fakir. Kalau suami fakir miskin pula macam mana? Mungkin lagi teruk lah. Lagi bawah lagi. Kemudian lauk pauk yang menjadi kebiasaan fakir miskin lepas tu. Tu pun kadang-kadang tengoklah nasib-nasib. Kadang nak beli lauk pun tak layak nak beli lauk. Duit pun tak cukup. Lauk pun mahal. Zaman sekarang ni pun semua mahal. Barang harga naik, tak ada turun dia tuan-tuan. Dia naik je. Kalau ada turun okey. Kalau turun pun mungkin sekejap, lepas tu naik balik. Kemudian C, pakaian yang layak bagi sisi yang setaraf dengannya, yang tinggal di kawasan tersebut. Apa pakaian yang layak kepada isteri tadi? Jadi kedudukan suami perlu diambil kira dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW daripada Muawiyah. Qala berkata, ya ataitu Rasulullah SAW faqultu ma taqulu fi nisa'ina qala at'imuhunna mimma ta'kulun waqsuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tukabbihuhunna. Diterima daripada Muawiyah Al-Qusairi, katanya aku menemui Rasulullah SAW dan aku bertanya pada dia, pada Nabi, apa pandanganmu tentang isteri kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia kata, berilah mereka makan seperti mana apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana apa yang kamu pakai. Janganlah pukul mereka dan jangan hina mereka. Jangan pukul dan jangan hina mereka lah. Ataupun janganlah mencaci maki
akan isi-isi kamu lah. Itulah tadi tuan-tuan sedikit pembahasan malam ni. Perkongsian malam ni berkenaan nafkah suami kepada isteri. Baik. InsyaAllah akan datang kita sambung berkenaan dengan nafkah tambahan. Kemudian kedudukan nafkah isteri. Wallahu a'lam bishawab. Terus sekarang tu. Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Tak ada habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatta ya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftahna fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Finish. Tekan bawah. Ini.